So sekarang kita pergi kepada how to analyze. Okay, buat analyze. Okay, sebagai analisis. Sebab accountant ni dia bukan saja menghasilkan statement of profit and loss ataupun statement of financial position, tapi dia juga salah satu tugasan dia adalah dia membuat analisis dan interpretasi, okay, kepada apa yang dah dihasilkan lah, apa yang financial statement tu tunjuk. Okay, kita pergi kepada learning objective. Alright. After you have studied this chapter, you should be able to explain how the use of ratios can help in analyzing the profitability, liquidity, efficiency and capital structure of businesses. Okay, daripada financial statement yang dah pun terhasil, so anda akan calculate, okay, info-info yang ada pada financial statement tersebut, anda akan calculate menggunakan ratio untuk anda analyse lah macam mana tahap keuntungan, tahap kecairan, tahap efisiensi sesuatu bisnes tersebut. Okay. Next, calculate the mean accounting ratios. So kita akan pergilah kepada beberapa mean accounting ratios yang sangat penting untuk anda buat analisis dalam financial statement. And then interpret the results of calculating accounting ratios. Kita tadi dah fokus kepada calculate. So lepas kita calculate, kita kena tahu how to interpret the result lah from the calculating accounting ratios. Alright. Next, explain the advantages and disadvantages of the gearing of an organization being high or low. Okay, apa kelebihan, keburukan, performance untuk sesuatu organisasi tersebut, naik turunnya berdasarkan ratio yang anda dah pun calculate di awal. Okay, explain how the proportion of costs that are fixed and variable impact profit at different levels of activities. So dalam financial statement dia akan shows the fixed, okay, fixed and variable. Ada yang aset tu ada yang aset tetap, ada yang aset berubah. So macam mana dia memberi kesan kepada untung dan rugi. Alright. Sekejap. Okay, kita sambung. Explain the relevant of International Accounting Standard 1 and International Accounting Standard 8 and Accounting Standard in general to the preparation of financial statements. So kita akan tengok sikit berkaitan dengan ni dah interpretation on financial statement. Okay. Kita akan fokus kepada income international accounting standard untuk tengok income dan kita punya financial statement. Alright. Kita pergi kepada using ratios. Pertama sekali kita pergi kepada using ratios. Okay. Dengan menggunakan ratio. Okay, dia ada dua kaedah. Dia ada dua kaedah utama. Tapi hari ni kita akan tengok ada beberapa kaedah lain juga yang kita akan tengok. Tapi, okay, first kali kita akan tengok kepada dengan menggunakan ratios. Okay. Without ratios, financial statement are largely uninformative to all but the very skilled. Kalau tak guna ratio, okay, dalam bahasa kita nisbah lah. Okay. Kalau kita tak gunakan nisbah, kita susah nak describe apa yang ingin dipersembahkan dalam financial statement, okay, kecuali pada orang yang betul-betul mahir. Okay. Pada orang yang betul-betul mahir, dia tengok saja figure-figure yang ada dalam financial statement, dia dah boleh give some opinion on the performance relate with the financial statement. Tapi kalau macam kita yang memang baru, masih baru, tak biasa dengan financial statement, kita perlukan bantuan ratios ataupun nisbah
untuk kita interpret beberapa situasi yang akan terjadi dalam financial statement. Okay, ratios enable financial statement to be interpreted if you compare like with like. Alright, maksudnya seperti mana yang saya cakap tadi lah, dengan nisbah kita boleh tafsirkan penyata kewangan yang ada okay, daripada satu sudut ke satu sudut yang lain lah, kita boleh buat perbandingan. Alright, biasa bila sebut perbandingan, okay, maybe kalau soalan minta anda buat satu perbandingan, dia akan bagi dua financial statement yang berbeza. Okay, apa makna berbeza? Maybe yang pertama dia bagi daripada company lain. Yang kedua pun dia akan bagi pada company. Kita sambung. Sebab bila anda diminta untuk compare, okay, anda diminta untuk menjawab soalan. Contoh ada soalan bagi kan, make the comparison between both company untuk anda decide which company dia punya performance lebih baik. So dia akan bagi dua different company for financial statement dan awak kena compare lah. Cara nak compare dia kena sama. Kalau compare asset, kena tengok asset. Dia tak boleh tengok kalau yang A tengok asset, yang B tengok net profit, dia tak jadi. So dia kena compare like with like. Maksudnya kena sama-sama. Right, parties interested in analysis included. Siapa yang berminat sebenarnya untuk analisis ni? Sama macam sebelum ni yang kita dah pun tahu, third party sangat berminat untuk pelbagai intention. Apa saja tujuan? Shareholders, maybe dia minat sebab dia nak melabur. Ataupun dia sebagai seorang pemegang saham. Lenders, okay, nak bagi pinjaman ke tidak. Customer, nak beli ke tidak. Supplier, nak bekalkan ke tidak. Employees, pekerja, government agencies, nak bagi projek ke tidak. And competitors. Pesaing-pesaing kepada syarikat tersebut pun berminat dengan maklumat kaitan dengan ratio ni. Sebab dengan ratio ni dia boleh interpret banyak sangat informasi. Alright. Kita pergi kepada itu adalah using ratios. Okay, apa itu? Ada berapa banyak ratio yang kita akan fokus? Pertama sekali, profitability ratios. Okay, nisbah keuntungan. Okay, bila cakap pasal untung, the return of capital employed ratio shows whether the people who invested money in the business are getting an adequate return on their investment. Sebut pasal keuntungan, kalau logik akalnya, kita sebut je untung, of course, apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok sama ada capital modal yang kita laburkan dalam bisnes kita tu dapat pulangan balik ke tidak? Cukup ke tidak pelaburan yang kita laburkan tu, cukup tak pulangan dia? Ataupun kita dapat rugi? So kalau kita rugi, profitability ratios kita akan jadi songsang. So formula untuk dapatkan profitability ratios is return on capital employed, okay, relate dengan capital employed, net profit, untung bersih bagi dengan capital employed. Modal yang kita masukkan lah, darab dengan 100. Ini cara-cara untuk anda menjawab. So anda kena tahulah kat mana nak cari net profit. Net profit cari dekat statement of income and loss. Okay. Kalau nak cari capital employed, nak cari kat mana? Cari dekat statement of financial position. So dia akan bagi untuk anda calculate. Okay. Itu yang pertama, profitability ratios. Okay. The gross profit. Tadi kita tengok based on the net profit. Sekarang kita tengok kepada the gross profit percentage shows the amount of gross profit for every, kalau dalam buku dia guna 100, okay, $100 of sales revenue. Dia guna untuk rujukan di sana. Tapi untuk mudahkan anda, apa yang anda akan dapat, hasil dapatan anda ini dia akan menggambarkan setiap RM1 yang anda libatkan dalam jualan. Nampak tak? Sebab bawah dia adalah sales. Bawah dia adalah sales. Setiap RM1 jualan, berapa untung yang anda dapat. Okay, nanti kita akan tengok contoh. Tapi kat sini macam mana nak interpret dia,
setiap RM1 jualan, sebab bawah ni jualan kan? Setiap RM1 jualan, how much profit that we can generate, right? Berapa banyak profit kita dapat. Okay, the net profit percentage shows the amount of net profit for every $100 of sales revenue. Ini untuk rujukan buku ni. Tapi untuk mudahkan anda untuk interpret, bila anda jawab exam dalam konteks Malaysia, cara anda nak interpret adalah setiap RM1 jualan, berapa net profit yang anda akan hasilkan. Okay? Setiap RM1. Okay, dia akan kira nilai ringgit lah sebab kita guna ringgit. Okay, itu adalah profitability ratios. Sekarang kita pergi kepada liquidity ratios. Sebut tentang profit Okay, sebelum saya pergi kepada liquidity ratios, sebut tentang profitability ratios, dia cuma berkait dengan dua saja. Net profit ataupun gross profit. Okay, dua. So, dia bahagi dengan sales. Formula ni dia tak bagi. Biasanya kalau ditanya dengan anda, sama ada dia akan tanya dalam bentuk dalam bentuk anda punya soalan dia tanya dalam bentuk kena jawab secara anda kira ataupun dia bagi objektif. So, dia memang tak bagi formula. Formula tidak disertakan. So that bila formula tak disertakan, maka anda perlu hafal. So kalau kita pergi pada profitability sebut je profit, dia relate dengan ni satu, dia relate dengan net profit dan dia relate dengan gross profit. Okay, how to describe? Kadang-kadang soalan tanya macam mana nak describe jawapan anda? Caranya adalah setiap RM1 sales, anda dapat menghasilkan berapa gross profit. So, bila anda dapat jawapan, anda akan klik kan, anda dapat jawapan, setiap RM1 jualan menghasilkan berapa yang anda dapat dari jawapan tadi. Berapa sen untuk profit. Sama juga dengan net profit. Setiap RM1 jualan, berapa banyak anda boleh hasilkan net profit. Untuk semasa punya transaksi. Okay. Terusnya kita pergi kepada liquidity ratios. Okay, sebelum kita pergi kepada liquidity ratios, liquidity ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan ratio kecairan. Apa makna kecairan? Okay, liquidity ratios, nisbah kecairan, the current ratio compares asset. Tadi profitability ratios relate dengan berapa banyak profit yang company boleh generate daripada dengan dia punya capital yang dia laburkan. Ataupun dalam arti kata lain, dia relate dengan gross profit and net profit. Dan sales. Okay, setiap RM1 sales, berapa banyak gross profit yang company boleh hasilkan. Setiap RM1 sales, berapa banyak net profit yang company boleh hasilkan. So sekarang, untuk liquidity ratios, nisbah kecairan, dia berkait dengan current asset and current liabilities. Okay, tadi tentang profit kan? So sekarang kita pergi kepada nisbah kecairan or liquidity ratios. Dia relate dengan current asset and current liabilities. The current ratio compares assets which will become liquid within approximately 12 months with liabilities which will be due for payment in the same period and indicate whether there are sufficient short-term assets to meet the short-term liabilities. Okay, bila dia membabitkan dengan current asset dan current liabilities, apa yang dia fokuskan adalah ratio ini dia membandingkan aset yang akan dicairkan dalam masa 12 bulan, okay, dengan liability yang akan dibayar untuk tempoh yang sama. Okay, dalam bahasa yang lebih mudah adalah cukup tak aset
current asset nak cover current liabilities. Okay, current liabilities ni adalah kita punya kita punya hutang. Cukup tak aset yang kita ada, kalau kita cairkan aset tu, dalam bahasa lain cair ni kita jual lah. Kita jual current asset tu, cukup tak untuk kita cover kita punya hutang, current liabilities yang kita ada. Current liabilities ni jangka pendek Apa beza current liabilities and current asset? Apa beza current liabilities and non-current liabilities? Current liabilities, dia punya tempoh dia adalah 12 bulan dan ke bawah. Tapi non-current liabilities, 12 bulan and above. Sama, current asset 12 bulan dan ke bawah. Dia boleh cair. Apa makna cair? Dia boleh jual segera. Tapi fixed ataupun non-current asset or fixed asset, dia 12 bulan and above. Okay. So sekarang kita just focus on the current asset and current liability. Cukup tak? Kenapa kita nak kena calculate? Daripada ratio liquidity ni, company boleh semua third party boleh buat keputusan sama ada company yang dia nak, maybe dia nak labur, dia nak jual, dia nak beli and so on, bagus tak dia punya pengurusan current asset dan current liabilities. Kalau current asset yang dia ada tak cukup untuk cover current liabilities, means that company tersebut pengurusan dia tak cukup bagus. Okay? Alright. Sebab apa? Maybe dia tak pandai nak menguruskan dia punya liabilities. Dia hutang saja tanpa dia tahu dia mampu bayar ataupun tidak. Macam mana nak tahu dia mampu bayar ataupun tidak? Dia mampu bayar ataupun tidak, dia reflect kepada current asset. Alright. Kita pergi kepada liquidity ratio, sambung tadi. Kalau ada, okay, liquidity ratio, the asset test ratio shows whether the business has sufficient liquid resources to meet its current liabilities. Tadi dia punya main formula current asset bagi current liabilities. Tapi bila dia ada inventory, kenapa kena consider inventory? Sebab inventory ini, alright, inventory adalah salah satu daripada current asset. So dia dinamakan asset test ratio bila dia masuk inventory. So anda akan tengok dekat financial statement, letaklah ambil sum of the current asset. Letak, tolak dengan inventory, lepas tu bahagi dengan current liabilities. So dalam current asset ni actually, okay, cuba anda tengok. Sebenarnya dalam current asset ni sendiri dah ada inventory. Kenapa dia tolak? Kenapa dia tolak? Kerana inventory ini adalah salah satu liquid resources to meet its current liabilities. Dia tak nak ambil kira inventory ni untuk uji kemampuan company sama ada dia punya current asset mampu ke tidak untuk cover current liabilities. So dia akan tolak inventory. Kalau soalan minta anda explain on the asset test ratio. Okay, kalau dia tak minta, dia just minta current ratio biasa, so just calculate biasa, tak perlu tolak. Tapi kalau tiba-tiba dia kata dia nak asset test ratio, sila tolak inventory. Okay, sebab dia tak nak ambil kira. Sebab inventory ni sangat mudah liquidity dia. Okay, alright, itu adalah liquidity ratio. Yang ketiga adalah efficiency ratio. Okay, bila sesuatu yang membabitkan nisbah kecekapan atau efficiency ratio, the inventory turnover ratios measure how efficient a business is at maintaining an appropriate level of inventory. So, nisbah kecekapan ini dia membabitkan inventory. Sesuatu yang membabitkan inventory. Cara nak kira dia adalah cost of sales divided by average inventory. Okay, contohnya 96,000 bahagi 34,000 tanpa 30,000 bahagi 2. Sebab dia nak average. Maybe ada average ni, maybe dia ambil opening inventory plus closing inventory divide by 2 untuk dapatkan dia punya dia punya purata. So
Kenapa dia nak kena tahu berapa banyak purata dia? Dia nak ukur cekap ke tak cekap sesuatu company uruskan dia punya inventory. Contoh, dalam dapatan ni kita dapat 3 times kan. Apa makna 3 times ni? Dia memberi gambaran bahawa seberapa cekap perniagaan nak kekalkan tahap inventory yang sesuai. Maksudnya apa? Maksudnya bila inventory dah keluar, dia masukkan cepat-cepat. Maksudnya 3 kali dalam tempoh dia hasilkan dia punya financial statement tu 3 kali dia bertukar-tukar stok dia. Keluar masuk. Okay? Maksudnya dia punya pengurusan tu sangat bagus. Maksudnya 3 kali dia berjaya mengekalkan pada kuantiti yang sepatutnya ditetapkan oleh syarikat. Alright. Terusnya kita pergi kepada ini juga dalam efficiency ratios. The account receivable sales ratio measure the length of time a debtor take to pay their debt. Okay, efficiency ni bukan saja on the inventory. Yang pertama on the inventory, second on the account receivable. Okay, macam mana? Kenapa kita fokus on the account receivable? Kerana kita nak tengok sejauh mana kecekapan kita. Okay, macam mana kita, maksudnya kita cekap lah dalam kita mengutip hutang daripada orang yang membeli secara kredit dengan kita. Okay, tengok contoh ni kan, dia ada kaedah dia account receivable. Sebab account receivable kan, sekarang kita fokus kepada hutang, kemampuan kita mengutip hutang daripada orang yang membeli secara kredit dengan kita. Kita akan relatekan dengan account receivable or debtors. Okay, bagi dengan sales. Dapat 1 nisbah 3.2. So 1 nisbah 3.2 dah 365 sebab setahun ada 365 hari. So that dia dapat kutip hutang tersebut dalam tempoh 114 hari. Okay, dia dapat kutip lebih kurang lah. Okay, maksudnya dia dapat kutip sebelum setengah tahun dia menjalankan perniagaan. So daripada data yang ada ni, maka orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk tahu perkembangan syarikat tersebut boleh tahu dah kat mana kemampuan syarikat ni untuk mengutip hutang. Okay. Terusnya, tadi account receivable. Sekarang efficiency ratios also considered on the account payable. Okay, purchases ratio measure the length of time we take to pay our creditors. Tadi kita tengok macam mana kita punya efisiensi kita dalam kita mengutip hutang. Sekarang kita nilai berapakah tempoh masa yang kita ambil untuk kita pula bayar kita punya hutang dekat orang. Okay, kalau account payable ni kan kita yang beli purchases kan. Kita beli secara hutang. So, kita nak tengok berapa banyak kemampuan kita pula nak bayar hutang. Tadi kita collect dekat orang 114 hari. Kita bayar dekat orang 116 hari. So, dia nature lah. Dia it's considered goods because dia tak melebihi 6 bulan daripada tempoh separuh. Okay, half year. Okay, separuh tahun lah daripada tahun dia beroperasi. Sebab company ni biasanya dia beroperasi, dia punya financial statement dia akan persembahkan setahun-setahun lah. Itu biasanya. Tapi ada juga yang buat 3 bulan. Ada yang juga buat separuh bulan. Setengah bulan, maksudnya setengah tahun. 6 bulan. Okay, alright. Okay, sekarang kita pergi kepada shareholder ratio. Okay. Kalau sebut tentang shareholder ratio, okay, the earning per share. Sebut shareholders, dia relate dengan earning per share. Kalau sebut profitability, dia akan relate dengan net profit or gross profit. Okay. The earning per share ratio, EPS, stand for earning per share, give the shareholder a chance to compare 1 year's earning with another in terms that are easily understood. Dalam bahasa, dalam penerangan yang lebih mudah adalah shareholder ratio ni adalah kita melihat kepada berapakah earning per share. Okay, beza dia. Okay, tahun lepas dia dah buat account, so dia dah close account, so kita dah tahu dah pun earning per share dia. How to calculate company earning per share? Okay, ni dia. Net profit kat sini bahagi dengan number of ordinary share issue.
Okay, nak tahu semua ni, semua maklumat ni ada pada financial statement. Okay, so dapat net profit, okay, dapat berapa net profit dia, bahagi dengan berapa banyak syarikat tu dah tawarkan share kepada orang ramai. So bahagikan, akan dapat earning per share. Tapi bila kita cakap tentang shareholder ratio, dia membabitkan compare. Kita compare 1 year's earning with another. Okay, compare dengan yang lain-lain lah. Tahun sebelumnya pun boleh ataupun kita compare dengan other company. Tapi yang paling bagus sekali adalah kita compare dengan tahun yang sebelumnya untuk kita tahu our performance for the current financial statement. Ini adalah price earning ratio. Ini adalah sebelum ni tadi ada dia punya formula besar. So bila anda tengok maklumat tak mencukupi, anda kena pergi kepada formula yang jauh lebih kecil. The price earning ratio puts the price of company share into context as a multiple of earning. Okay, market share, price per share, earning per share. So akan dapat price earning ratio. Tadi nak cari earning per share, dapat jawapan earning per share, baru cari price earning ratio. Dia punya ratio dia. Okay, ni dia. Seterusnya, cara nak dapat dividend yield pula. So ratio-ratio ni anda kena jawab based on the requirement. Tengok soalan. Kalau soalan kata calculate dividend yield, maksudnya gunalah formula ni. Gross dividend per share bagi market price per share. Okay, untuk dividend yield ratio, tujuan dia kenapa kita kena calculate, kenapa kita kena, apa guna kita calculate dividend yield ratio ni, kerana kita nak bagi tahu pada orang ataupun dalam kepada orang lain bahawa kita punya ratio ni, kita punya kadar pulangan daripada sudut dividen. Kita compare dengan dividen. Okay, bandingkan dividen yang kita bayar dengan harga pasaran satu saham. Okay, benda ni kalau cakap tentang saham kan, maybe anda tak faham lah saham tu dengan lebih detail tu apa. Tapi anda kena tahu dalam financial statement ada sediakan maklumat-maklumat ni. Cuma tugas anda, bila anda nak analisis, so anda kena tahu formula. Bila dia tanya how to calculate the dividend yield, so gross dividend per share divided by market price per share. So anda akan dapatlah berapa banyak dia punya perkembangan dividen dia kalau compare dengan market price. Okay, harga pasaran semasa untuk satu share. Okay. Terusnya kita pergi kepada the dividend cover ratio give the shareholder some ideas as to the proportion that the ordinary dividend bear to the amount available for distribution to ordinary shareholders. Dia untuk dividend cover. Tadi dividend yield. Sekarang kita pergi kepada dividend cover. Apa sebenarnya yang dividend cover ni nak jelaskan? Okey, nisbah penutup dividen ataupun keseluruhan dividen ini memberi gambaran kepada kita, kalau kita pegang saham lah. Kalau kita bukan, kita hanya boleh tahu untuk interpret saja. Tapi yang guna maklumat tersebut adalah pihak ketiga. Nak bagi tahu bahawa bahagian daripada dividen biasa yang berapa banyak kita peruntukkan kepada pemegang saham biasa. Saham ni dia ada dua jenis. Dia ada ordinary dan dia ada preference. So sekarang kita nak fokus kepada ordinary punya saham. So kita nak bagi tahulah berapa banyak ordinary dividend daripada ordinary shareholders. Okay, kita ada dua tadi macam saya cakap. Saham ada dua, ordinary and preference share. So sekarang kita fokus kepada kalau dividend cover, dia fokus only for the ordinary sahaja. Okay, dia tak fokus kepada preference. Formula dia macam sama, ambil daripada financial statement. Tapi bila dia bahagikan, dia divide by ordinary dividend paid and proposed. Paid and proposed. Kalau propose saja tak paid, kena tengok yang dia propose and paid. Okay, dia tak boleh propose saja. Okay, seterusnya capital structure ratios. Okay, ini untuk capital structure ratios ini. Okay,
dia memberi gambaran bahawa dia relate dengan hutang jangka panjang. The varying ratio shows the relationship between long-term interest-bearing debts and long-term funding. Dia perkaitan antara faedah hutang jangka panjang dan kita punya pinjaman jangka panjang tersebut. Okay, dia relate sah, tapi dia relate dengan interest. Okay, dia punya interest. Tapi fokus dia on the long term loans. Kalau current liabilities tadi dalam nisbah yang kedua, efficiency tadi. Okay, so sekarang bila anda tengok long term kan, capital structure ni, kita tengok kita punya modal lah. Biasanya kita buat, kenapa bila kita sebut capital structure dia relate dengan long term? Long term funding. Sebab biasanya orang buat pinjaman jangka panjang ni biasanya pinjaman yang besar. Large amount. Okay, untuk dia cover dia punya capital. So, sebab itu formula dia berkait dengan long term loans, okay, preference share. Nampak tak dia bagi tambah dengan preference share? Sebab apa preference share? Kerana preference share ini dia relate dengan pemegang saham utama. Maksudnya dialah yang tahu perkembangan syarikat lebih details. Dan ordinary share capital dibagi dengan ordinary share capital plus reserve, preference share, long term liabilities. Semua term-term ni ada certain term yang anda tak pernah jumpa pun dalam financial statement sepanjang yang anda belajar. Okay, tapi kat sini sebab anda dalam konteks bisnes untuk tujuan bisnes, anda cuma perlu interpret daripada maklumat-maklumat ni. Kita tahu nak ambil kat mana. Semua ni ambil dekat balance sheet ataupun statement of financial position. So letak, anda calculate lah. Dan anda akan dapat berapa banyak ratio. Berapa banyak dia nak cover. Dia punya interest tu berapa banyak. Okay, yang dia perlu interest yang dia perlu tanggung dengan hutang yang dia buat. Okay. Fixed and variable cost. Okay. Dalam penyata kita punya statement of financial position, dia ada fixed and dia ada variable cost. Okay, fixed cost remain constant. Macam mana anda nak bezakan? Kalau orang tanya ataupun kalau soalan tanya, what is the differences between fixed cost and variable cost? Fixed cost dah nama pun fixed kan? Fixed cost remain constant. Dia tetap je, tak berubah. Sama ada aktiviti tu menaik ke, menurun ke, okay, kita tetap bayar dengan kos yang sama. Tapi variable cost will change with swing in activities. Sebagai contoh, fixed cost ni kan, kalau anda sewa mesin, satu mesin yang anda sewa tu, anda akan bayar mesin tu based on per month maybe. So anda akan bayarlah per month, maybe setiap bulan anda akan bayar 900. So kekerapan anda guna tu, dia tak bagi kesan pun kepada sewa yang anda bayar setiap bulan. Okay, tapi variable cost pula, kalau kat mesin tu kan, maybe dia ada, mesin tu dia ada dia punya, bila anda guna mesin, anda akan libatkan bil elektrik dan sebagainya. Okay, kalau anda tinggikan volume barang yang anda nak hasilkan tu, maka elektrik yang digunakan akan lebih banyak. Itu ada variable cost. Dia bergantung kepada aktivitis. Tapi banyak mana pun anda gunakan elektrik untuk menghasilkan produk, sewa still sama. Sewa tu fixed. Okay? Yang variable tu adalah anda guna benda tu, anda elektrik. Maybe macam contoh anda hasilkan kertas. So lebih banyak kertas yang anda akan guna. InsyaAllah. Okay, itu adalah variable. Okay. Kat sini adalah sikit lah, okay, untuk anda tahu sedikit berkaitan dengan International Accounting Standard 1, Presentation of Financial Statement. Okay, untuk international punya standard, apa yang dia state adalah, okay, the way in which accounting information is presented in financial statement. Okay, this IAS ni adalah International Accounting Standard 1. Apa yang dia fokuskan? Dia fokus macam mana sesuatu maklumat akaun itu dipersembahkan dalam penyata kewangan. So anda kena tahu sikit-sikit je
apakah IAS 1 fokus on apa. Macam tu. Details dia kita kan dah belajar macam nak buat financial statement and so on. Okay. Kalau ini pula IAS 8. Okay. International Accounting Standard 8. Focus on the accounting policies, changes in accounting estimates and errors. Okay. Dia relate dengan prinsip-prinsip asas yang kita dah pun belajar awal lagi. Awal-awal kan kita belajar accounting policy, accounting principle and so on lah. Okay, dia fokus dalam International Accounting Standard 8. Okay, ini juga sambungan kepada International Accounting Standard 8. Ni, tengok ni, ada 4 karakteristik of financial information. Okay, ada 4 karakteristik financial information. Apa dia? Relevant, reliability, comparability, understandability. So ni ada relate dengan anda punya tugasan individu yang lepas, yang anda dah pun jawab. Alright. Terusnya, some other accounting standard. So anda tahu secara overall, secara maksudnya surface saja. Okay, IAS 38 refers on the intangible asset. IAS 10 events after the reporting period. IAS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets. Small and medium size entity and accounting standard FRS 105. Apa yang anda nak perlu tahu bahawa dalam accounting ni, semua benda yang dibuat dalam accounting ini dia ada akta dia. Dia ada standard dia. Dia tak buat sesuka hati. Alright. Some other accounting standard. Okay. That's all. This is learning outcome. Okay. Untuk bab ni, learning outcome untuk bab ni. Okay. That comparing the trend to see if the ratios are getting better or worse as each period pass, essentially for proper control. Untuk anda tahulah, anda buat comparison based on the ratio. So tengoklah sama ada dia tu bertambah baik performance untuk company tu ataupun dia punya performance bertambah teruk. Kalau bertambah teruk, kita pula sebagai seorang daripada pemegang saham, maka kita akan tahu what we should do. Apa yang kita patut buat. Okay? So, tahu sedikit tentang liquidities, tahu sedikit tentang accounting receivable, bagus ke tak bagus, dia kutip hutang. Tahu sedikit accounting account payable, kita mampu bayar hutang ke tidak, macam mana kemampuan kita. Alright. Risk factor for ordinary share investor. Apakah faktor-faktor yang pemegang saham akan tanggung, okay, untuk ordinary share. Macam mana nak calculate. Okay, ni calculate tadi kan ada formula. Berapa banyak ratio yang anda kena fokus. Dia ada banyak Dia ada assessment of liquidity, efficiency, profitability and capital structure. Dia 4 yang kita fokuskan. Okay. Tengok apa itu fixed and variable cost. Okay, kalau contoh soalan minta anda buat contoh untuk anda explain. Dia apa, anda punya understanding on fixed and variable cost. Awak boleh fahamkan beza antara kos tetap dan kos berubah dan anda boleh create satu contoh. Okay. Important of income International Accounting Standard 1 and 8 dalam menghasilkan financial statement. Okay. Itu saja untuk chapter ni. Ada soalan tak? Ada soalan apa-apa? Ada lagi ke dengan saya?